Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton analisis Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Malam ini kita akan mendasari dan juga bercerita mengenai penganjuran hadiah sastra kumpulan utusan yang bakal berlangsung dan juga diumumkan para pemenangnya pada esok 5 September. Dan sejak 1986 lagi, kumpulan utusan konsisten dalam mengiktiraf karya-karya khususnya dalam bidang sastra, dan ini masuk tahun ke-29 penganjurannya, dan esok juga berbangga menjadi sebahagian daripada rakan penyiar untuk anugerah yang berprestij ini. Jadi saya nak bercerita dan kita nak melihat bagaimanakah refleksi penganjuran anugerah ini mengiktiraf kepada karya-karya tempatan, karya-karya sastra, dan seterusnya memberikan satu gambaran bagaimanakah keadaan dan juga berkembangnya sastra di negara kita. Saya berbesar hati kerana saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Lim Siyutin, merupakan sastrawan dan juga merupakan ahli jawatankuasa bagi penilaian untuk hadiah sastra kumpulan utusan pada tahun ini. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Terima kasih. Penganjuran tahun ke-29 itu kalau dilihat adalah satu penganjuran yang matang. Tetapi saya rasa lebih besar daripada aspek penganjuran, kita ingin melihat apa yang dapat diterjemahkan refleksi kepada penganjuran ini, khususnya daripada segi penyertaan karya-karya baru, baik daripada aspek novel remajanya, cerpen dan puisi. Bagaimana mungkin Prof dapat memberikan dan juga membuka gambarannya bagaimana? Terima kasih banyak. Pertama sekali, saya dapatlah menyimpulkan bahawa sejak kumpulan utusan melancarkan saya peraduan mengarang ini, hadiah sastra ini pada tahun 1986, kita dapat melihat peningkatan khususnya dalam satu dekad kebelakangan ini, munculnya sebarisan panjang senarai pengarang-pengarang muda yang sangat berkaliber dalam bidang kesusastraan kita. Dan ini merupakan satu perkembangan, satu pencapaian, satu kemajuan yang sangat menakjubkan bagi kami sebagai selaku panel. Dan bolehlah saya katakan bahawa usaha kumpulan utusan ini semakin memperlihatkan hasil pencapaian mereka untuk, pada dasarnya hadiah ini adalah untuk memperkembang sastra kita ke satu aras, satu tahap yang membanggakan demi kepentingan kesusastraan tanah air. Jadi kalau kita lihat di sini, akhir-akhir ini kemunculan penulis muda, pengarang-pengarang generasi baru sangat menyinar, sangat menyerlah, dan ini merupakan, saya fikir, satu daripada sumbangan yang diberikan oleh hadiah sastra kumpulan utusan ini. Bagaimana kita dapat memahami besar ataupun bagaimana kita melihat sinergi ataupun dinamik baru yang dibawa oleh pengkarya-pengkarya muda ini? Kalau dilihat kepada 15 ataupun 20 tahun dahulu, mungkin bidang kesusastraan ataupun sastra ini mungkin kita anggap tidaklah sepenting bidang-bidang lain. Akan tetapi impak yang dibawakan oleh pengkarya-pengkarya muda ini juga memberikan satu refleksi bahawa ada gelombang baru yang diciptakan dalam arena penulisan tempatan. Jadi dalam aspek itu mungkin Prof dapat memberikan sedikit perbandingan jenis dan juga bentuk dinamik yang dibawakan oleh mereka ini dalam bentuk apa? Pada umumnya, sewaktu kami menilai seawal kami menilai karya-karya yang disiarkan dalam media terbitan kumpulan utusan. Untuk hadiah ini semua karya yang terbit dalam media kumpulan utusan. Apa yang dapat dilihat secara yang jelas dan nyata ialah pengarang-pengarang baru kita, generasi muda ini, awal 20-an dan juga 30-an umumnya, memperlihatkan penguasaan subjek yang sangat luar biasa. Dan hal ini barangkali berkaitan dengan penguasaan ilmu. Mereka menyelidik, mereka mengkaji, dan mereka mempunyai semacam penguasaan kepada ilmu pengetahuan yang kadang-kadang begitu teliti. Fakta-faktanya sangat mendalam di mana mereka cari dan peroleh. Berarti mereka menghasilkan, membuat kajian-kajian. Kemudian yang kedua, apa yang kami dapat rasakan ialah ada semacam peningkatan dari segi teknik pengucapan ataupun teknik mengarang itu. Pengarang-pengarang generasi baru khususnya, pada umumnya, apa yang kami perhatikan ialah mereka menguasai teknik. Ini sukar ini. Bukan mudah. Dan biasanya pengarang mengambil masa berbelas tahun, berpuluh tahun. Tapi pengarang untuk mengasahnya.
Tapi pengarang baru kita nampaknya begitu berketerampilan dalam segi ini, dan penguasaan kepada teknik itu memang sangat mengagumkan. Dan pemenang-pemenang hadiah misalnya pada tahun-tahun yang lepas, termasuklah tahun yang akan datang besok ini, juga memperlihatkan teknik penyampaian, teknik penggarapan karya yang sangat membanggakan. Okey Prof, saya nak berhenti rehat seketika dahulu buat kali pertama. Tapi selepas ini kita nak melihat bagaimana potensi yang kalau dilihat ini adalah satu bentuk gelombang yang baru yang memberikan satu potensi yang cukup besar dalam industri kesusastraan negara. Dan kalau dilihat kepada subjeknya, Prof katakan tadi, ianya lebih berbentuk universal. Jadi mungkin kita dapat melihat di masa akan datang karya tempatan ini dapat dibaca seluruh dunia, kerana itu mungkin dalam dunia hari ini. Itu perbincangan kita selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis Awani selepas ini. Bertemu lagi kita dalam analisis Awani dan kita masih bercerita mengenai penganjuran hadiah sastra kumpulan utusan yang di mana pemenangnya bakal diumumkan esok 5 September. Dan dalam aspek itu tadi kita bercerita bagaimana gelombang penulis-penulis baru dalam khususnya dalam hadiah sastra ini dinamik dan juga gelombangnya cukup menarik sekali kita berbincang tadi Prof. Tapi sebelum kita teruskan perbincangan Prof, mungkin akan saya Nursia Ramli mungkin ada perkembangan ataupun sedikit perkongsian yang mungkin dapat dilihat dan juga dikongsikan dari perspektif yang sedikit berbeza di kini trending. Bagaimana Nursia? Betul tu Zul. Tapi sebelum saya teruskan mengenai apa yang trending berkenaan topik kita ni, apa kata kita lihat dulu VT yang disediakan ini? Itu dia deklamasi puisi daripada penggiat seni sastra Fazlinah Jamaluddin dan juga Fi Jamal. Dan biasanya kalau orang kita sebut sastra je, mesti orang ramai mengaitkan dengan boring, bosan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kelompok peminat sastra atau puisi ni agak besar, terutamanya di kalangan remaja, khasnya pelajar universiti. Ini kerana kebanyakan acara dilakukan adalah deklamasi puisi ataupun penjualan buku puisi ini sendiri dilakukan di universiti. Dan puisi sekarang ni mungkin tidak berat atau mudah difahami dan lebih segar berbanding dahulu. Dan mungkin ini membuatkan remaja-remaja ini semua membenarkan diri mereka untuk menyukai puisi ataupun sastra. Dan ada di antara mereka juga yang sudah mula berjinak-jinak mencipta sendiri puisi mereka. Dan ia dapat dilihat melalui muat naik puisi mereka di laman Instagram, Facebook dan juga sebagainya. Dan banyak juga ya acara khas sastra seperti pesta puisi, pesta buku Selangor, Exoticata dan sebagainya. Zul. Okey, saya tahu Noi juga suka berkongsikan puisi-puisi hasil nukilan Noi di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Dan bagaimana sebenarnya kalau mungkin Noi boleh kongsikan bagaimana platform tidak jadi masalah untuk ekspresi dan juga penulisan karya-karya bentuk sastra ini. Bagaimana Noi? Macam mana soalan tadi Zul? Maksudnya bagaimana ini lebih mudah untuk orang muda untuk berkongsikan karya mereka? Saya rasa platform-platform seperti Instagram, Facebook ni semua, walaupun orang kata platform-platform ni semua hanya untuk sukaria, tapi boleh digunakan untuk tujuan minat, pembelajaran dan juga sebagainya Zul. Okey, terima kasih Noi atas perkongsian itu. Jadi Prof, ini satu bibit-bibit yang kita melihat bahawa minat itu bercambah dengan begitu besarnya di bawah sana. Nama-nama seperti Wani Ardi, seperti Fazlinah ataupun Fin Jamal menjadi idola mereka anak-anak muda di luar sana. Itu dari sudut puisi. Dan sastra ini, dan akhirnya nanti kita melihat bagaimana dinamik masa itu
pada masa terkini itu diceritakan, dikongsikan menerusi karya, dan dalam sama mengangkat juga sejarah lama dan juga dapat melihat ke hadapan. Ini satu tanda aras yang perlu digalas oleh pengkarya-pengkarya, dan itu berlaku di kalangan generasi muda. Kalau Prof boleh kongsikan? Ya. Saya bersetuju sangat dengan apa yang diperkatakan sebentar tadi. Sebenarnya generasi muda kita ataupun anak-anak muda kita sebenarnya mempunyai kecenderungan yang besar kepada bidang sastra. Tidak betul kalau dikatakan mereka tidak meminati karya sastra dan tidak menguasai bahasa. Saya melihat bahawa anak-anak muda kita, generasi baru kita, yang pertama menguasai bahasa. Bahasa mereka bagus. Kadang-kadang kita tak percaya bahawa ini dikuasai oleh mereka. Dan yang kedua, kita melihat bahawa mereka juga gigih berkarya. Tidak mengapa kalau mereka gunakan media sosial sebagai contoh untuk penyiaran karya. Tidak menjadi masalah. Dan saya memerhatikan juga bahawa mereka pada awalnya memang menggunakan media sosial untuk berkongsi karya-karya mereka. Tetapi akhirnya mereka juga masuk ke arus perdana seperti media-media yang saya sebut tadi, kumpulan utusan sebagai contoh. Jadi ini merupakan aras-aras yang mereka lalui, dan akhirnya tidak mustahil bahawa pengarang-pengarang ini, anak-anak muda ini akan menjadi pengarang kita yang baik, yang berwibawa dan berkaliber. Itu penting. Dan saya lihat karya mereka pada umumnya memberi kita satu jurus pandang, perspektif yang lain untuk sesuatu isu. Kita mempunyai isu, contohnya misalnya pencerobohan di Lahad Datu sebagai contoh. Pandangan pengarang yang agak senior barangkali melihatnya dari jurus ini. Anak-anak muda melihat dari jurus ini, dan pengarang-pengarang yang lain melihat dari jurus yang itu. Kesemua ini merupakan adunan yang memberikan kepada kita gambaran realiti sesuatu yang difikirkan oleh masyarakat bangsa kita, dan ini peranan penulis. Dan Prof, kita bercerita juga, kalau kita bercerita pandangan alam penulis muda ini juga, ianya lebih berbentuk universal dan juga lebih menyeluruh. Betul. Dan akhirnya nanti kita dapat melihat bahawa kesusastraan Melayu ini dapat diangkat dengan lebih tinggi lagi. Dan kalau subjek dan juga isunya berbentuk universal, tidak mustahil kalau ini dapat platformnya betul, caranya betul, ini dapat diangkat dan dialih dan diadaptasikan ke bahasa-bahasa lain. Dan kita dapat melihat pengkarya dari Malaysia untuk sama hebat dengan di peringkat antarabangsa. Bagaimana Prof melihat daripada perspektif itu? Saya juga bersetuju. Pengarang-pengarang muda dan juga generasi yang baru ini, contohnya di sinilah antara beberapanya, dan yang terkini pun yang masuk ke sayembara ataupun hadiah sastra utusan ni besok pun, untuk besok, tapi saya tak boleh umumkanlah secara jelas. Kita melihat bahawa mereka di samping melakukan kajian, penyelidikan, mereka menguasai teknik mengarang. Mereka juga sebenarnya sudah masuk ke arena antarabangsa. Ada karya kita yang menggunakan latar di luar negara dan mengaitkannya dengan isu antarabangsa pada masa ini. Dan begitu juga puisi. Banyak karya puisi yang mengupas aspek universal, kemanusiaan yang universal, dan juga karya-karya seperti cerpen. Cerpen juga banyak menggunakan latar luar negara, tetapi dikaitkan dengan budaya kita, dikaitkan dengan pemikiran bangsa kita, dan dikaitkan dengan falsafah bangsa kita sebagai contoh. Jadi banyak karya yang menggunakan latar, menggunakan isu di peringkat antarabangsa, dan karya-karya ini semakin baik sebenarnya, dan tidak mustahil karya-karya ini akan diterjemahkan ke bahasa asing sebab sesuai dibaca untuk masyarakat dunia sebenarnya. Dan saya melihat misalnya beberapa karya yang dimenangi ini pernah juga diterjemahkan ke bahasa Inggeris, dan kita mengharapkan juga banyak karya yang memenangi hadiah sastra kumpulan utusan ini jika boleh diadaptasi ke filem ataupun drama TV. Okey, Prof, saya nak masuk ke arah itu, tapi saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Saya tahu ramai di rumah sana memang suka tengok drama TV ataupun filem yang diadaptasi daripada novel, dan itu juga menjadi perdebatan pada hari ini. Dalam aspek itu juga kita nak bercerita, pengkarya mungkin ramai, minat dan juga cinta itu cukup tinggi. Bagaimana kita melihat platform yang perlu diberikan kepada mereka, insentif yang perlu diberikan kepada mereka supaya mereka dapat melonjak ke arah yang lebih tinggi lagi. Itu mungkin dapat kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam Analisis Awani selepas ini.
Betul, kita dalam analisis awal ni saya sentiasa tak cukup masa untuk berborak ataupun berbicara dengan orang seperti Prof, orang hebat seperti Prof. Kalau kita lihat tadi, Prof menyebut bahawa sudah menjadi satu trend hari ini karya dari novel ataupun dari cerpen yang diangkat menjadi drama atau filem, dan formula itu ternyata berjaya dan mendapat perhatian yang cukup besar daripada masyarakat luas sana. Akan tetapi ada juga perspektif ataupun ada juga pendapat yang mengatakan bahawa karya-karya yang dihasilkan mungkin berbentuk ringan, santai dan lebih berbentuk hiburan popular semata. Dan adakah ini mencerminkan kepada bentuk ataupun dinamik sastra di negara kita? Kerana kalau dilihat daripada awal perbincangan, Prof mengatakan bahawa karya-karya dari generasi baru khususnya cukup mengangkat nilai yang cukup tinggi dan tema-tema yang serius, dan perlu ingin juga diberikan peluang untuk dipelbagaikan mediumnya. Prof mungkin ada pandangannya di situ. Saya tidak melihat bahawa adaptasi daripada novel-novel karya-karya yang popular ini menjadi drama ataupun filem yang ringan. Bagi saya, ia tetap memberikan impak kepada minat membaca masyarakat. Itu bagus sebenarnya untuk mendorong orang membaca. Selepas menonton filem ataupun drama, mereka akan mencari buku-buku. Dan ini sangat bagus bagi saya. Ini dapat membina generasi masyarakat yang membaca. Dan tidak kurang juga saya percaya karya-karya yang berat dibawa ke filem ataupun ke drama TV. Karya-karya yang memenangi hadiah sastra kumpulan utusan sebagai contoh. Saya lihat banyak yang boleh diangkat untuk menjadi adaptasi filem ataupun drama yang bukan sahaja menghiburkan tetapi meninggalkan intipati titik-titik pemikiran yang dapat membina kepribadian dan jati diri bangsa kita. Sebenarnya ini berkaitan dengan hadiah sastra kumpulan utusan. Saya menyentuh sedikit. Hadiah sastra ini agak unik kerana dalam penilaian karya, sama ada puisi ataupun cerpen ataupun novel remaja seperti ini, kita menggunakan kayu ukur ataupun kriteria yang khusus. Ada 7 kriteria yang penting yang memandu panel kita sebagai panel untuk menilai, dan kriteria itu akan menghasilkan satu penilaian yang mana kita memperoleh karya-karya yang berwibawa sebenarnya. Ini keunikan. Sebab itulah hadiah sastra kumpulan utusan ini banyak karyanya yang memberi sumbangan kepada pemilihan teks di seperingkat sekolah. Banyak novel dan juga cerpen puisi banyak yang digunakan di sekolah kerana kayu ukur kita itu menepati ciri-ciri karya yang baik dan karya yang dapat membina jati diri masyarakat, kepribadian dan sebagainya. Saya suka mengambil beberapa contoh. Misalnya filem Adik Manja, asalnya hanya sebuah cerpen Jepun. Sebuah cerpen dan diangkat dalam hadiah sastra dan juga karya kita umumnya di negara kita sekarang ini, banyak hatta cerpen pun jika diolah dengan baik boleh menjadi sebuah penghasilan hasil sama ada drama ataupun filem yang bagus sebenarnya. Dan kalau di Indonesia, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mendapat sambutan yang luar biasa pada masa ini, adalah sebuah novel karya Hamka yang sudah lama ada dalam, tapi masih lagi box office. Betul. Itu mungkin kita kena bincang dalam satu episod lain, Prof. Tapi dalam aspek yang sama juga, Prof, dari sudut ataupun memegang topi panel penilai untuk tahun ini, kayu pengukur yang diletakkan oleh panel penilai untuk hadiah utusan sastra utusan kumpulan utusan semakin sukar dari tahun ke tahun. Betul. Mungkin bagaimana dalam aspek itu juga kita perlukan banyak karya yang hebat, banyak juga karya yang perlu diberi perhatian dan perlu diterbitkan dalam pakej yang lebih menarik kepada pembaca pada hari ini. Kerana kalau dilihat kepada hadiah utusan mungkin tiga tempat saja, tapi karya yang bagus lebih dari itu. Bagaimana dalam aspek itu kita nak memandang bahawa inilah platform yang kita perlu berikan ruang kepada mereka supaya mereka dapat terus lebih dapat pergi ke tahap yang seterusnya. Bolehlah saya jelaskan sepintas lalu saja sebab ini ada dalam laporan panel besok. Kita kongsi sedikit je, Prof.
Panel membaca ratusan cerpen sebenarnya. Ratusan cerpen dan sebahagian besar cerpen ini bagus. Sangat bagus. Tetapi hadiah yang diperuntukkan hanya 9. 3 hadiah utama dan 6 hadiah penghargaan. Saya rasa tidak mencukupi kerana kita ada karya lebih banyak daripada itu. Walau bagaimanapun untuk novel kita menerima sebanyak 35 manuskrip daripada pelbagai lapisan pengarang pada sesi 2013 yang lepas. Dan daripada 35 manuskrip ini, hampir separuhnya mempunyai nilai dan kualiti yang sangat tinggi. Tetapi hanya 3 buah saja yang dimenangkan besok. Dan ketiga-tiga besok itu ceritanya luar biasa. Sangat menakjubkan. Datanglah ke majlis besok. Dan saya fikir di samping memperoleh hadiah, saya juga mengesyorlah kepada kumpulan utusan ini supaya teruslah menerbit karya-karya yang tidak memenangi hadiah sekalipun. Kerana kita sayang manuskrip ini dapat menawarkan banyak ilmu, banyak nilai yang boleh dikongsi dengan masyarakat kita. Jadi saya fikir satu, saya mencadangkan supaya bilangan hadiah dipertingkatkan, dan yang kedua, banyak lagi novel hatta yang tidak memenangi hadiah akan diterbitkan. Juga dapat diterbitkan. Saya ada lebih kurang 30 saat, Prof. Mungkin kita dapat menutup perbincangan kita. Akhirnya karya yang hebat ini juga perlukan pembaca yang matang dan juga hebat untuk memastikan bahawa kelangsungan ini berlaku. Bagaimana dalam masa 5 tahun akan datang kita melihat bahawa bidang kesusastraan negara kita akan lebih berkembang maju lagi. Saya juga bersetuju dalam hal ini, dan kita lihat sekarang ini pun kalau Perpustakaan Negara membuat penyelidikan, mereka mendapati bahawa 14 buku setahun dibaca puratanya oleh rakyat Malaysia. Ini menunjukkan bahawa dari segala lapisan masyarakat kita, minat membaca sedang berkembang dengan suburnya. Dan ini akan terus subur, saya percaya, melalui penerbitan, melalui peraduan mengarang seperti ini, dan melalui penghebahan yang luar biasa. Peranan Astro juga saya melihat sangat besar sekarang ini, dan saya percaya masyarakat kita semakin kuat membaca selepas ini. Okey, kita perlukan sesi lain bersama dengan Prof untuk membincangkan isu-isu sebegini. Terima kasih Prof kerana sudah bersama kami dalam analisis awal pada malam ini, dan kita juga akan kongsikan siapakah pemenang-pemenang untuk hadiah sastra kumpulan utusan yang bakal diumumkan esok. Bersama laporan berita kami, teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Jika ada sebarang pandangan ataupun komen di sana, anda boleh muat turun juga aplikasi kami di Android dan juga di Apple iOS. Sekian sahaja analisis awal ini untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.